Assalamualaikum, hai, bertemu kita dalam video pembelajaran Akademi Teknologi GDS. Dan dalam video kali ini, kita akan lihat sesuatu yang sangat menarik, iaitu kita akan belajar cara bagaimana untuk menghasilkan permainan video ataupun game kita sendiri. Saya pasti ramai yang suka main game kan? So apa kata kita gunakan imajinasi dan minat kita tu ke arah yang lebih positif, iaitu sambil kita enjoy main game yang kita cipta ni, kita juga boleh belajar asas-asas berkenaan dengan programming. So pasti menarik kan? Okay, so sebelum kita mula, kita pergi ke website ini, stencil.com. Okay, so ni adalah software yang kita akan gunakan, iaitu software Stencil. So bila kita pergi ke website ni, kita pergi ke download. Dan lepas download, seperti biasa, kita installkan software ni ke dalam komputer kita. Okay, bila dah habis install, kita open aplikasi Stencil dan kita akan dapat skrin macam ni. Dan ni adalah skrin utama bagi Stencil. So kalau semua dah bersedia, kita tekan di sini untuk menghasilkan game kita yang pertama. Okay, tekan pada blank game dan tekan next. Okay, kita berikan nama untuk game kita. Okay, contohnya game saya. Okay, untuk screen size kita biarkan saja pada nilai ni 640 dan 480. Dan terus tekan create. Okay, di sini kita akan nampak beberapa option yang ada. Di antaranya adalah actor types. Actor types ni adalah tempat di mana kita hasilkan kita punya character games. Lepas tu ada background, fonts, scenes. Scenes ni adalah persekitaran bagi game yang kita nak hasilkan. Dan ada sounds, yang mana kita boleh letakkan bunyi dan sebagainya. Dan ada juga tile sets, iaitu elemen-elemen dan objek yang kita boleh letak dalam kita punya persekitaran game. Okay, so pertama sekali, saya nak tunjukkan kepada Stencil Forge. Okay, tekan di sini. Stencil Forge ni adalah satu marketplace di mana kita boleh ambil, kita boleh download aset-aset seperti karakter, ada scene yang kita boleh download dan masukkan ke dalam game yang kita nak hasilkan. Contoh di sini kan ada karakter, ada juga tile sets. Tile sets ni adalah objek-objek, elemen-elemen yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan scenes. So, semua kita boleh download dan kita boleh masukkan dalam game. So untuk game kita pada kali ini, kita cari pada actor types dan tekan pada most downloads. So untuk contoh, kita ambil satu karakter yang agak popular, iaitu karakter ni, karakter Mario. Okay, download. Okay, dan bila kita dah download, kita boleh nampak kita boleh gunakan karakter ni, iaitu karakter Mario, untuk kita gunakan dalam kita punya game nanti. Okay, kemudian kita pergi juga kepada Stencil Forge dan kita download tile sets. So pergi dekat tile sets. Yang kita cari, okay, kita ambil ni. Ambil tile set ini sebagai tile set ataupun objek yang kita akan gunakan dalam game nanti. Okay, macam biasa tekan sekali lagi download. Okay, so di sini kita ada dua, iaitu tile sets ini dan juga karakter Mario yang kita ada. So kita akan gunakan kedua-dua ini di dalam scene game kita nanti. Alright, kita kembali kepada dashboard dan kita tekan kepada scenes. Okay, scenes ni adalah gambaran untuk game kita, macam mana kita nak main dan juga persekitaran yang ada dalam game tu. So tekan di sini, klik di sini untuk kita hasilkan scene yang pertama. Okay, kita bagikan scene contoh level 1. Okay, level 1 untuk scene yang pertama. So kita biarkan size dia macam ni. Cuma kita tukar color background dia kepada color biru. Okay, mungkin menggambarkan seperti warna langit, warna biru. Okay, tekan create. Okay, jadi di sini kita dah ada scene untuk permainan kita. Kemudian kita ada satu karakter
Dan kita juga ada tileset yang kita boleh gunakan untuk kita lukis dalam scene nanti. Jadi sebelum kita mulakan untuk melukis scene di dalam ni, kita gunakan tileset yang ada, dan tileset ni kita boleh lukiskan di dalam kita punya scene. Okay, sebelum kita mulakan ni, kita perlu edit beberapa perkara. Okay, yang pertama, kita pergi kepada ni tileset kita tadi, dan kita edit collision bounds bagi setiap tileset ni. So, kalau kita perasan dekat sini, kan bentuk tileset ni, kita perlu padankan dengan bentuk collision bounds yang sama. Okay, contoh, kalau bentuk objeknya segi empat, kita perlu setkan pada bentuk square segi empat juga. So, kita buat semua pada semua objek. Okay, square. Okay, manakala bentuk yang ni, bentuk segitiga, kita padankan dengan bentuk yang sama, segitiga juga. Okay, so kita buat pada setiap tileset yang ada. Okay, walaupun perkara ini agak rumit, tapi inilah satu langkah yang sangat penting supaya kita pastikan setiap tileset kita ni mempunyai boundary pelanggaran yang betul dengan karakter nanti. Okay, dan juga pastikan contoh macam ni, yang latar seperti ini, elemen seperti ini kita setkan kepada no collision supaya karakter kita boleh lalu melepasi set ni. Dan juga ni kita boleh setkan kepada no collision. Dan tiles yang lain pastikan bentuk dia sama dengan bentuk boundary yang ada. Okay, dan okay, alright. So semua yang kosong ni kita just setkan pada no collision. Okay, bila dah siap, kita pergi semula kepada level 1 iaitu scene level kita yang pertama. Okay, so kita dah boleh pilih dan pilih setiap tileset ni dan kita boleh masukkan dia dalam kita punya scene seperti ni. So kita boleh lukiskan macam ni. Okay, so untuk game ni kita buat dia macam ni. Okay, ini adalah contoh scene yang telah saya hasilkan dengan menggunakan tileset yang ada. Kita boleh juga tambah elemen-elemen seperti ini sebagai hiasan. Okay, ni untuk supaya nampak lebih menarik. Okay, so kita dah siap hasilkan satu scene dengan tileset yang ada. Okay, alright, jadi lepas siap kita lukis scene, kita pergi kepada physics dan kita tetapkan gravity vertical kepada 70. So ni adalah gravity iaitu daya yang akan bertindak ke atas karakter yang ada dalam scene tu nanti. Okay, physics 70 dan tetapkan pula kepada behavior. So behavior bagi scene ini, so masih kosong. So kita kan dekat sini kat bawah add behavior. Dan kita akan masukkan satu, kita ambil di sini iaitu satu introduction title. Maksudnya tajuk bagi scene kita yang pertama ni. So tekan choose. Okay, so kita masukkan attribute dekat sini. So ada beberapa option yang ada. So kita just ubah pada position. Kan, position kita letak di tengah. Kita tengok dekat sini scene kita boleh nampak dekat bawah ni koordinat bagi X dan Y. So bagi di tengah ni, koordinatnya adalah lebih kurang 320 dan 320 dan 230. Kita masukkan 320 dan 230. So ni adalah anggaran kedudukan bagi posisi tengah ni. Tengah kita punya scene. So dia akan keluar title di tengah-tengah ni nanti. So behavior tadi, so position dah ditukar. So masa, mungkin kita boleh tambahkan masa kepada 3 saat. So text. Okay, text yang kita boleh masukkan contoh seperti
Mula permainan. Okay, so kita masukkan teks ni. Okay, yang ni kita boleh biarkan je. Okay, direction tukar kepada, terpulanglah kepada up atau down, terpulang kepada cuaca kita. Okay, kemudian yang lain ni kita boleh biarkan dulu. Okay, so just tetapkan pada position. Tukar speed ni kalau kita nak tukar boleh. Okay, tukar position, tukar masa dan juga pastikan kita tukar kita punya teks. Okay, so kita dah siap semua ni. So ni adalah antara yang boleh kita ubah dalam kita punya scenes, iaitu fizik. Pastikan kita ubah kepada gravity vertical 70 dan kita tambah satu behavior kepada scene kita ni, iaitu satu introduction title. Alright, kita pergi pula kepada kita punya karakter, iaitu Mario tadi. Okay, so kat sini kita boleh tengok ada beberapa option dekat sini. Okay, appearance. Appearance ni akan tunjukkan animation bagi karakter. Okay, antaranya ini. So, ni idle. Bila dia berdiri tegak, kiri dan kanan. Kemudian, animation untuk lompat. So, setiap kali lompat, dia akan tukar kepada animation ini. Dan kemudian ada animation bagi walking. Kan, walking left dan right. Kalau kita perasan, untuk walking ni ada beberapa frames. So, frames ni akan menyebabkan dia bertukar. So, akan ada animation dekat sini. Begitu juga dengan left. Kan ada beberapa frame yang akan bertukar, akan loop untuk menunjukkan bahawa dia sedang berjalan dalam satu animation. Okay, so untuk behavior pula. Okay, so dekat sini, sebab kita dah download daripada Stencil Forge. So, dia memang ada beberapa behavior. Antaranya, kat sini ada camera follow. Maknanya, kamera kita akan follow karakter ni. Kemudian ada die on living screen, health manager, jump and run movement, and reload scene on death. So untuk contoh kita pada kali ini, kita cuma tinggalkan camera follow. Dan yang lain ni kita buang dulu. Okay, kita just deactivate. Dan reload scene ni pun kita deactivate. So kita just biarkan camera follow dan jump and run movement. So maknanya karakter kita ni akan di-follow oleh kamera dan kita boleh control dengan menggunakan jump dan run movement dengan menggunakan kita punya arrow. Okay, kita pergi dekat sini. Okay, first. Okay, kita pergi dekat kita punya jump and run movement. Kat sini, kita boleh tukar kita punya control. Okay, ada left. So left control kita left, right. Okay, so semua betul. So jump kita akan gunakan up arrow. And running force ni kita biarkan dulu. Biarkan nilai ni yang ada. So kita just check pada animation. So pastikan animation kita betul. Left, right, running, jumping dan sebagainya. Okay, so ni dah check semua. So ni betul untuk behavior yang pertama, jump and run movement. Okay, kemudian untuk behavior yang kedua, kita pergi kepada die on living screen. Dan di sini kita perlu edit behavior ni. Contohkan pada edit behavior. Okay, kita nampak kat sini. So, ni adalah program ataupun coding yang berkaitan dengan behavior tadi tu. So, kita build kat sini. So, bila kita create, maknanya karakter tu akan sentiasa aktif. Dan ada event dekat sini. So, apabila karakter tu keluar daripada screen, dia akan kill. Maknanya dia akan mati. Kat sini kita perlu tambah satu lagi, iaitu reload. Okay, supaya lepas karakter tu mati, kita boleh reload balik kita punya game. So, kita search reload dan kita ambil reload ni. Reload, masukkan je bawah. Ni. Okay, masukkan bawah. So, kita masukkan mungkin dalam 1 saat. So, lepas habis je, ataupun karakter tu mati, kita punya scene akan reload dalam masa 1 saat. Okay, so tulis tambah ni. Okay, so kita tekan attach to actor. So, kita attach pada karakter tadi. Okay, so di sini karakter kita, iaitu Mario, sudah ada 3 behavior. Iaitu behavior pertama, berkenaan dengan kamera. Behavior kedua, dia akan mati apabila dia keluar pada screen. Yang ketiga, jump and run movement. Maknanya kita boleh kawal dengan menggunakan arrow control. Jadi kita dah siap setting untuk kita punya karakter dan juga scene. Okay, so kita just pergi pada scene tadi, level 1, pergi pada scene.
So kita pergi pada actor dan kita boleh masukkan actor kita ni ke dalam scene kita. So just tekan dan masukkan ke dalam scene. Tekan je. So dia akan ada dekat situ. Okay, so untuk jadi lebih menarik, kita masukkan, kita tekan pada ruang kosong ni dan kita just bagi satu ruang kosong di bawah ni. Maknanya kalau karakter kita jatuh, dia akan mati dekat sini. Okay, so bila dah siap, kita just tekan file, kita reload dulu dokumen kita. Akan reload. Okay, kita save. Okay, dan kemudian kita boleh test kita punya game kita. Tekan di sini, test scene. Okay, jika tak ada apa-apa error dalam kita punya game, so kita akan dapat satu pop-up macam ni, satu pop-up window, iaitu pop-up flash player. So di sini kita boleh main game kita. So kita boleh check balik control dia, control dan lompatannya. So semuanya menghasilkan animasi yang betul. Okay, so bila kita jatuh ke bawah ni, karakter kita akan mati dan akan reload permainan yang baru dan akan keluar title tadi tu. Okay, so berjaya. Maknanya kita berjaya untuk menghasilkan satu game yang mudah, simple, dengan karakter yang sedia ada dan juga tileset yang sedia ada di dalam stencil. Dan insyaAllah pada video-video yang akan datang, kita akan tambah lagi elemen-elemen yang akan menjadikan game kita ni lebih menarik. Okay, sampai di sini saja tutorial saya pada kali ini. Semoga tutorial ini akan memberi manfaat kepada anda semua dan boleh menarik minat anda untuk mencuba belajar menghasilkan game sambil kita belajar tentang asas-asas programming. Baiklah, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.